Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak murid Ustaz tahun 4. Hari ini kita akan sambung pembelajaran pendidikan Islam dalam bidang akidah di bawah tajuk nifaq. Baik, apa itu nifaq? Okey, kita tengok sini dalam buku teks muka surat 106. Di sini dia bawakan satu kisah tentang pengembala kambing yang suka berbohong. Okey, ni kamu tahulah semua cerita kan? Ustaz tak ceritalah. Baik, kita terus kepada maksud nifaq. Apa itu nifaq? Nifaq bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Okey, nifaq bermaksud menzahirkan keimanan, menunjukkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Dalam erti kata yang lain, menzahirkan, menunjukkan keimanan, dalam masa yang sama sebenarnya dia tidak beriman pun, tetapi dia menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Okey, itulah maksud nifaq. Apakah hukum nifaq? Hukum nifaq adalah haram kerana Allah memberikan ancaman terhadap golongan munafik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu golongan munafik? Munafik ini di bawah ni tunjuk, munafik ialah orang yang memiliki sifat nifaq. Okay, firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maksudnya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. Okey, itulah tempat bagi orang munafik. Baik, Nabi Muhammad SAW telah menyatakan ciri-ciri yang jelas, ciri-ciri orang munafik. Sabda Nabi Muhammad SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq salasun, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda munafik itu ada 3. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila bercakap, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mungkir. Apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianat. Inilah tiga ciri utama nifaq, sifat munafik. Apabila bercakap, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mungkir. Apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianat. Baik, kita teruskan kepada bahagian nifaq. Nifaq ada 2 bahagian. Ingatlah, 2 bahagian nifaq ini ada 2 bahagian. Yang pertama, nombor 1, nifaq i'tiqad. Yang kedua, nifaq amalan. Okey, apa itu nifaq i'tiqad? Nifaq i'tiqad ialah tidak beriman dengan ajaran Islam, namun berpura-pura seperti beriman dengannya. Seperti dalam kisah kita dengar dalam sirah Nabi Muhammad SAW tentang sikap Abdullah bin Ubay. Dia bersama Rasulullah tetapi di depan Rasulullah dia kata beriman. Bila dia belakang Rasulullah, dia kutuk Nabi Muhammad SAW. Itu sikap nifaq i'tiqad. Okey, nifaq amalan pula apa dia? Yang pertama, berdusta. Tadilah nifaq amalan tu, dia berdusta. Amalan dia lah, amalan dia suka cakap bohong. Yang kedua, nifaq amalan ialah memungkiri janji. Amalan dia suka mungkir janji. Yang ketiga, khianati amanah. Amalan dia suka mengkhianati amanah yang diberi. Okey, kemudian apakah faktor yang mendorong kepada nifaq? Kita tengok faktor yang pertama, kelemahan iman kerana selalu melupakan Allah. Tidak jujur dan mudah melakukan khianat. Tidak jujur. Kurang bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan Allah. Bila tak bersyukur, dia datanglah perasaan dengki. Kemudian datanglah penyakit nifaq tu. Okey, kemudian yang keempat, haloba, iaitu tamak dengan keduniaan sehingga melakukan kezaliman. Okey, baik. Kemudian apakah perkara yang menyebabkan nifaq? Yang pertama, apabila bercakap dia berdusta. Kembali kepada hadis Nabi yang tadi. Yang pertama, sikap orang nifaq ni apabila bercakap dia berdusta. Itulah perkara yang menyebabkan nifaq. Bila selalu bercakap bohong, dia akan lama-lama mencuri kan. Okey,
Itu berbohong itulah sikap nifaq yang menyebabkan dia terjatuh kepada nifaq. Okey, kemudian apabila berjanji dia mungkir. Bila berjanji dengan seseorang, dengan ayah ke, dengan mak ke, dengan kawan ke, dia tak menepati janji. Janji dengan mak ayah datang sekolah belajar rajin-rajin, tetapi datang sekolah ni bukan nak belajar pun, datang sekolah nak bermain saja dengan kawan, ataupun janji mak ayah nak buat latihan, tapi tak buat pun, contoh. Okey. Apabila yang ketiga, perkara yang menyebabkan nifaq apabila diberikan sesuatu amanah dia khianati. Ini pun satu juga. Mak ayah bagikan telefon, handset untuk buat kerja sekolah. Amanah untuk buat kerja sekolah tapi tak buat kerja sekolah pun. Main game banyak, contoh. Itu adalah sikap nifaq. Baik, Ustaz harap kamu faham dengan pelajaran pada hari ini. Jadi Ustaz nak kamu jawab soalan kuis yang Ustaz sediakan. Jawab dengan teliti dan baik-baik. Jaga diri kamu. Teruskan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.